Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua fans Harimau Malaya. Kita jumpa lagi kali ni untuk sesi podcast Harimau Malaya. Rasa macam dah lama tak buat podcast Syam? Last aku buat ini aja 2 orang. Oh, tak ajak aku. Patut rasa macam dah lama. Alright. Macam biasa bila kami ke udara, kita akan kongsikan ilmu-ilmu bola sepak, cerita-cerita bola sepak. Tapi dengan satu syarat, you all kena subscribe YouTube channel kami ni. Follow semua social media kami. Ada Facebook, IG, Twitter, TikTok. Semua tolong tekan loceng supaya tak terlepas sebarang konten. Okay? Dan download apps terbaru kami. Ada live score juga kat situ. Nak tahu keputusan? Kat situ tempat dia. Alright. Macam saya cakap tadi, hari ni kita nak berkongsi ilmu bola sepak lah. Kita bawa bukan calang-calang, seorang football analyst. Kita invite orang biasa-biasa atau sudi. Yeah. Boleh saya panggil Coach Saiful? Boleh, tak ada masalah. Sihat Coach? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Coach sudi datang lepak hari ni kita nak berbual. Sebab kita tahu Coach pun antara orang-orang hebat kan. Banyak coach-coach nama besar yang berhubung dengan dia. Yes. Kongsi cerita, kongsi ilmu, apa yang beliau ada untuk share dengan kita. Mungkin ada yang belum mengenali, kita bagi tahu sikit. Coach Saiful banyak kongsikan idea-idea tentang football analysis tacticalnya, formasinya di Facebook beliau, iaitu nama Facebook Saiful Syazwan. Saiful Syazwan. So, tanpa melengah masa, kenalkan diri dulu Coach. Baik, no problem. Terima kasih. Sebelum tu kita ucapkan terima kasih kepada tim Harimau Malaya kerana berikan saya platform untuk sesi podcast ni. Saya berbesar hati sebenarnya sebab kita bukan siapa-siapa. Jadi kita terima tawaran ni. Alhamdulillah kita dah ada platform yang baik untuk kita buat perkongsian lah. Kita bukan bagus pun, tapi kita ada satu platform untuk sampaikan mesej-mesej yang positif untuk bola sepak kita. Jadi terima kasih. No problem Coach. Ya, betul. So macam mana start menulis tu dah berapa lama? Apa tujuan asal dia? Baik, sebenarnya ianya bermula bila negara kita dilanda COVID. So apabila PKP dilaksanakan, kita tahu kan kekangan daripada segi aktiviti fizikal dan sebagainya, dan saya percaya coach-coach yang lain yang terlibat sama ada separuh masa ataupun sepenuh masa, kita ada kekangan untuk mengadakan latihan fizikal dan semuanya tertakluk kepada online training sajalah, yang mana saya rasa mungkin susah untuk mencapai objektif training tu sebab kita buat online kan. Jadi saya fikir apa caranya untuk kita gunakan masa yang ada tu untuk kita menjadi lebih fleksibel. Sebagai coach kita kena fleksibel, dan di situ saya memulakan langkah untuk membuat kajian melalui pembacaan tentang memahami asas kepada taktikal bola sepak itu sendiri, dan daripada situ datang minat untuk menulis lah. Coach, maksudnya sebelum coach menganalisis, coach memang seorang coach? Secara separuh masa lah. Separuh masa. Di mana? Rata-rata saya banyak terlibat di banyak program pembangunan bola sepak, dan saya rasa mungkin ini platform saya yang baik untuk kita pindahkan view kita yang kita nampak dalam game kepada bakat-bakat muda ni, untuk mereka bermain secara bola sepak moden. Itu yang kita impikan lah. Untuk coaching tu saja dah berapa tahun dah? Coaching itu saja saya bermula tahun 2016. 2016. So kerja full time coach? Saya seorang pegawai akaun di salah sebuah syarikat swasta lah. Hebat. Okay. Ni kerja betul pun dah hebat, part time pun hebat. Hebat di padang dan di luar padang orang kata. Okay coach. Bila menulis dia biasanya orang ada ilmu juga tapi tak ramai yang berani menulis. Sebab tahu bila berkongsi ni pasti akan ada banyak reaction daripada orang ramai. So mula tu actually tujuan dia apa? Nak jadi famous ataupun memang sekadar nak berkongsi? Mula dia dulu. Baik, mula dia sebenarnya kita lebih kepada macam saya beritahu tadi, kita nak jadi fleksibel. Jadi macam mana kita nak prove kita punya value as a coach tu lah. Jadi saya memberanikan diri untuk membuat perkongsian di Facebook. Pada awalnya hanya untuk kita test surface lah, kita nak tengok macam mana respon daripada orang dan sebagainya, dan niat utama lebih kepada berkongsi dan mendapatkan first hand feedback daripada rakan-rakan coach saya di Facebook yang saya rasa memang bukan calang-calang semua. Jadi daripada situ kita akan dapat perkongsian secara percuma, two-way communication. Bukan saja saya memulakan conversation tu, dan akan ada pelbagai reaksi, pelbagai feedback, dan saya rasa itu adalah something yang boleh add value kepada saya lah. Ya. Maksudnya coach start first tu suka-suka. Apa first match coach? Itu coach rasa okey lah, ni aku try buat dulu lah. Tengok boleh pergi ke tak? Saya rasa sebab saya penyokong Chelsea, jadi saya akan tengok Chelsea kan. Dan pada waktu tu kalau kita ingat nama Jorginho kan, ramai orang bash, condemn apa benda, dan saya
rasa satu projek yang saya patut buat adalah mungkin nak buat player analysis. Untuk kita tunjukkan apa sebenarnya fungsi Jorginho pada waktu tu. Dan kebetulan Chelsea berjaya mara ke final Champions League dan memenangi perlawanan tersebut kan. Jadi di situ sebenarnya satu kepuasan untuk kita apabila kita cuba menyampaikan sesuatu dan benda tu sebenarnya synchronize dengan Ada result dia. Ada result dia. Ya, betul. Tapi kalau sekarang rasanya sebagai fan Chelsea kena banyak tulis pasal arm wrestling lah. Sebab itu salam kuat-kuat. betul. So actually apa posting tu pasal apa? Yang pertama tu pasal apa? Apa tulisan dia tu? Saya dah tak ingat, tapi ianya lebih kepada ayat formal lah sebenarnya, players analysis, Jorginho di Chelsea, peranan Regista dan sebagainya. Dan daripada situ saya selitkan beberapa gambar. Maksudnya kita apabila kita bercerita, perkara itu selalu akan disokong oleh beberapa gambar. Dan kalau canggih sikit sekarang kita buat video lah. Yang mana saya rasa kedua-dua input ini sebenarnya amat membantu, especially untuk coaches-coaches di luar sana untuk mendapatkan apa gambaran sebenar tentang sesuatu situasi yang berlaku dalam bola sepak. Jadi itu orang kata daripada hobi mungkin one day kita boleh buat secara profesional, kita tak tahu kan. Tapi of course kita kena mulakan dahulu. So first pasal Jorginho. Ya. Okay, macam mana nak menganalisis daripada rumah tu? Maksudnya coach tengok game tu dan sambil menulis. Ke revise balik tengok lagi semula ke? Ulang tayang. Dia sebenarnya okey, saya bagi tahu terus terang ya. Kita kat sini bila awal-awal kita cuba melakukan analisis, saya mengambil masa yang lama untuk come out dengan satu hasil tu. I see. Masa sebab kita baru belajar, lesen pun tak berapa besar waktu tu kan. Jadi kadang-kala sekarang ni pun masih berlaku sekarang ni. Di mana apabila kita melihat sesuatu situasi dalam bola sepak tu, kita akan repeat. Itu kerja analisis sebenarnya. Maknanya di sini kita nampak dan tugas kita adalah untuk mengenal pasti pattern. Mungkin sesuatu yang berlaku pada waktu tu minit ke-15 tak berlaku pada minit ke-20. Jadi kita tak boleh ambil yang 15 tu untuk diletakkan dalam report. Jadi sekiranya benda tu ada recurring ataupun berulang, dan kita akan highlight. So itulah proses yang saya selalu guna pakai setiap kali kita mengeluarkan sebarang analisis. So bila keluar first analysis tu, apa respon orang? Respon crowd masa tu? Crowd saya rasa banyak positif sebab kita macam saya sendiri, kita berkongsi, kita menyampaikan fakta, dan apabila berbicara tentang fakta mungkin mood orang pun automatic akan willing to change ataupun interchange information ataupun feedback. Jadi saya boleh katakan rakan-rakan saya sememangnya seorang mereka sangat supportive, dan saya rasa saya tak pernah terima apa-apa komen negatif sepanjang saya membuat perkongsian. Cuba beza coach sebab dia selalu terima komen negatif. Itu pasal so macam mana untuk coach mula start untuk pasal analisis Liga-Liga Malaysia pula? Okey, Liga Malaysia itulah dia. Apabila kita cerita tentang analisis, kita banyak prefer Liga-Liga luar, EPL, La Liga, Serie A semua. Salah satu perkara adalah bagi saya mudah nak kaji EPL semua tu sebab dia lebih berstruktur, cara permainan dia, shape pasukan sangat jelas, dan kita nak tengok mistake tu susah sikit sebab dia dah top level kan. Tapi akan berlaku jugalah, confirm lah. Tapi untuk Liga Malaysia ni kita lihat mungkin ada yang buat, tapi peratusan dia mungkin tak banyak. Jadi of course kita sebagai peminat bola sepak, kita tidak boleh melupakan Liga M. Kita kena buat sesuatu untuk menaik taraf liga, standard liga tu sendiri. Jadi kita tidak boleh mengharapkan satu pihak seperti FM untuk memperkasakan liga kita, tapi kita tidak buat apa-apa. Jadi itu yang tetamu Harimau Melayu yang sebelum ni seperti FK Farhan Khair, beliau sangat positif dalam menyeru semua untuk menyokong JDT di sana dalam konteks JDT, tetapi semangat itu yang kita kena ambil. Maknanya kita kena take action untuk menaikkan value Liga M tu sendiri. Dan seperti saya, secara jujur, itu antara salah satu pushing factor untuk saya melebihkan ataupun memberi keutamaan analisis kepada pasukan Liga M. Tak kisah apa-apa game, layan ya. Tapi cumanya macam tadilah, macam kau cakap kan, kalau kat luar tu struktur dia jelas. Yeah. Maybe kat Malaysia ada beberapa pattern saja sebab mostly semua tim pun akan ada time main long ball kan, ada time yang ultra defensif. Jadi kekurangan variasi tu coach rasa itu ke punca macam liga kita tu belum sampai
next level maksudnya. Okey, sebenarnya benda ni perkara yang akan berkait rapat dengan subjektiviti dalam bola sepak. Kerana setiap jurulatih tu mereka ada pegang filosofi sendiri. Saya rasa sebelum kita masuk tadi studio tadi kita ada bincang, awak tak boleh cakap bola saya salah. Awak tak boleh cakap salah. Jadi always berbalik kepada filosofi seorang jurulatih itu. Dan bagi saya ambil peluang ni untuk kita buat sedikit perkongsian ya. Kebanyakan peminat bola sepak kita skeptikal bila kita cerita tentang direct play, long ball dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok Liverpool contoh, kalau ada fan Liverpool sorry lah. Okay. Liverpool. Cameraman Liverpool. So berbalik kepada Liverpool tadi, jika kita lihat permainannya adalah mensasarkan direct play dengan mengeksploitasi Mo Salah, dan yang terbaru kita ada Diaz tak silap di kiri dan kanan, dan menggunakan kualitatif superiority, maknanya player yang berkualiti untuk menjadi asas kepada taktikal seorang jurulatih tu. Berbalik kalau saya bawa dari Liverpool, saya patah balik ke Liga Malaysia ni, sama juga dengan sini. Variasi tu ada. Kalau kita lihat, ada tim yang bermain direct, ada tim yang bermain secara possession base. Tetapi bola sepak ni dua objektif je. Awak score goal, awak elak score goal. Jadi apa pun approach yang awak guna, asalkan nak capai dua ni, saya rasa misi dia sama. Misi sama. Sebab at performance level ataupun orang kata professional level, result tu yang menjadi kayu ukur perjalanan sesebuah pasukan tu. Kan kita kadang-kadang kalau kita main lawak pun ada je coach kena buang. Betul? Sebab kalah je kan. So yang penting result akhir nak kena. dia ada result. Tapi again ianya berbalik kepada, sebab attacking ada banyak cara. Ada yang possession based, ada yang direct, ada tim yang absorb pressure dan melancarkan counter attacking. Jadi setiap tim ada dia punya profile, ada tactical setup dia berdasarkan filosofi jurulatih tersebut. Cumanya saya berpendapat kalau semua tim hanya bergantung kepada result oriented punya game, akan berlaku macam itulah. Dia tahu lawan JDT susah nak tembus, so semua akan parking bus. Betul. Jadi kat situ akan mempengaruhi kualiti liga tu keseluruhan juga rasanya. Yalah betul. Mungkin ada mungkin ada yang kita boleh ambil daripada segi positif lah kan. Sebab saya rasa kalau bertemu JDT, kita dapat lihat contoh tim M3 yang bermain secara open, apa result dia. KL City baru-baru ni dia pergi melawat SSI dalam pertandingan Liga Super. Mereka cuba bermain open. Dan hasilnya apa? Sebab ini yang susah saya nak cakap. Sebab JDT ni another level. Mereka dah bermain di Asia Champions League. Intensity tinggi, pace tinggi, technical profile players mereka pun berada di kelas tersendiri. Jadi setiap jurulatih itu sebenarnya kena menyusun taktikal sesuai untuk bagi saya meneutralkan. Maksudnya mungkin konservatif approach tu akan ada setiap kali berhadapan dengan JDT. Jadi tapi itu pendapat saya lah kan. Betul lah. Cuma daripada segi kualiti permainan tu mungkin ada kesannya. Tetapi again macam saya kata, ianya tertakluk kepada filosofi jurulatih itu sendirilah. Bagaimana pendekatan permainan. Ya. Kalau macam coach nak buat analis kan, actually priority dekat mana? Dekat formasi ke, dekat taktikal ke, pergerakan individual ke, priority kalau tengok game tu macam mana? Okey, saya lebih kepada menyaksikan keseluruhan dalam permainan tu. Ianya akan meliputi shape pasukan dan apabila kita tengok shape, umpama kita tengok sekarang ni kan, pinggan apa benda. So kalau ada sengit ke apa benda ke, kita boleh selalu tengok. So kita always tengok kepada shape itu dan kita akan kaji berdasarkan spesifik moment dalam bola sepak lah. Kita ada orang kata ball possession, ball possession opponent, transition, set piece dan sebagainya. Jadi perkara-perkara tersebut kita highlight ataupun kita kenal pasti apa potential issues ataupun apa strength. Sebab analisis apa yang saya belajar, ianya bukan nak buat kritikan semata-mata. Ianya lebih kepada kita nak share apa yang bagus, apa yang kurang bagus untuk kita tambah baik. Sebab analisis kadang-kadang boleh jadi medium untuk motivate players. Dia boleh jadi untuk motivate player. Maknanya kita sediakan klip-klip yang bagus untuk players tu, untuk mereka dapat message yang okay, jurulatih aku appreciate apa yang kita buat. Jadi dia lebih motivate dan willing to or eager to learn ataupun to perform better. Coach, walaupun baru 10 minit, aku macam tengah dengar kursus kejurulatih. Dia dah mula berat. Dah mula berat. Silap saya, coach ada lesson D. Ya betul. Lesson D. Ni pun ada lesson D Ayush.
Lesen D aku ada. D. D, baik, Dia selalu baik. dipecat lah. Kita ambil tahu pasal dia. Dia ambil lesson pun kabel. Apa? Okey tu. Saya dapat tahu juga ada beberapa coach nama besar dekat Liga Malaysia juga yang try approach coach. Ya. So mungkin boleh sharekan Okey. cerita. Cerita kita tak mention nama lah ataupun team apa kan. So tapi memang betul. Boleh je kalau nak mention. Tak apa. So memang ada beberapa tawaran, tetapi sebenarnya mungkin jiwa tu lebih kepada macam nak santai-santai dulu kot. So Tak nak terikat lah. Tak nak terikat Nak lagi. bebas. ya, betul. Express. Betul. Sebab apabila kita berada dengan tim ni, kekangan masa tu kan, dengan family nak travel, nak training dan sebagainya, dan tambah pula saya ni bekerja swasta, ada kekangan daripada segi cuti dan sebagainya, dan saya rasa lebih elok kalau kita santai-santai dululah. Tapi one day kalau ada tawaran yang nampak okey, why not kan? Tapi bila ada offer tu, actually dia acknowledge lah kerja-kerja yang coach buat tu kan. Ya, indirectly mungkin ada betulnya juga, tapi again sebenarnya ia berbalik kepada apa niat asal kita lah. Kita sharing for fun ya awal. Tapi as time goes by, bila kita slowly dapat feedback daripada rakan-rakan lain, dia dah jadi establish diri kita untuk ready for the next level. Jadi betul lah. Maksud Hisham tadi bila ada coach yang hubungi coach tu, maksudnya tim-tim dalam liga yang cuba dapatkan khidmat untuk analyse opponent ke macam mana? Dia Analyse akan bergantung kepada seorang jurulatih itu sendirilah. Ada yang jurulatih yang mahukan analisis lengkap untuk tim sendiri tentang apa yang berlaku dalam game yang lepas, dan ada juga coach yang nak tengok opponent main macam mana. Contoh kalau dia ada 5 hari sebelum game ke apa, akan adalah kawan-kawan saya akan contact ke apa, kata boleh tak tengok game ni 2-3 game lepas dia main macam mana kan. So daripada situ kita tengok apa yang sikit-sikit lah, kita tengok apa yang kita tahu, kita salurkan maklumat tersebut dan mereka guna untuk sesi latihan mereka, macam mana taktikal mereka. Dan sebenarnya itu proses yang kita mahukan dalam Liga M, di mana setiap preparation tu sekurang-kurangnya player kita dah dapat preview. Okay, aku nak lawan JDT, dia orang main macam ni. Aku tak boleh keluar sini. Ada maksimum headline yang kita boleh main. Kita nak protect space dan sebagainya lah. So daripada situ, itu yang orang kata synchronization daripada analisa perlawanan dengan perlawanan sebenar. Okay coach, contoh kita ambil contoh lah. Boleh, Kalau no problem. PJ City, contoh dia nak minta coach, tolong analisis game saya hari ni, PJ City lawan Terengganu ke. So maksudnya coach kena pergi stadium. Kalau macam kat IPL mungkin kita boleh tengok highlight ke. Betul. Kalau game yang sebenar, coach kena pergi, macam mana coach nak tengok. Sebab dia tak ada highlight tu. Dia tak ada highlight, betul. Kita bernasib baik sebab liga kita ada live semua. Itu advantage untuk orang macam saya yang kita mungkin ada kekangan masa nak pergi stadium dan sebagainya kan. Sekiranya saya ada masa, memang kita akan pergi ke stadium untuk lihat apa yang berlaku pada waktu tersebut, dan kita cross check dengan kamera broadcast lah. Kamera broadcast. Tapi untuk analisis yang berada dalam tim Liga Malaysia tu, sebenarnya mereka akan buat shooting sendiri, video recording sendiri yang lagi nampak dia different broadcast dengan yang Kelab yang kelab punya tu. Sebab yang kelab punya sendiri tu akan nampak lebih tinggi sebab dia lagi tinggi, so dia akan nampak movement sebenarnya. So coach yang shoot sendiri? Itu pada waktu tersebut dia ada yang saya buat shoot sendiri, tapi yang sekarang ni kan banyak kat Facebook je, jadi tak buat shooting lah. Dia lebih kepada tengok broadcast punya video lah dekat YouTube. Bagi hint lah tim yang tanya-tanya coach tu Liga Super ke, Liga Perdana ke? Liga Super tinggi sangat. Saya Liga Perdana lah, selalunya Liga Perdana. Liga Perdana pun tinggi. ui, bagus Tinggi, juga. tapi yalah, Dia sekolah pun tak habis. Okay, kalau dia sebab macam kau cakap tadi lah, bila ada analisis tu at least boleh tahu opponent nak main macam mana. Betul. Itu ke antara faktor yang menjadikan JDT tu next level? Sebab dia ada department analisis sendiri. Betul. Heidi tu kan. Betul. Itu antara punca dia berjaya. Ya, betul. Sebab kita lihat JDT, mereka bukan saja fokus barisan jurulatih yang untuk teknikal tu, tetapi kecanggihan sains sukan tu. Mereka amat titik beratkan daripada rehab dan sebagainya. Itu kalau player injured, dekat JDT dia orang lagi baik cepat, sebab sains sukan dia memang advance. Begitu juga dengan analisis. Saya tak pasti betul atau salah, tapi saya ada dengar bahawa JDT mereka pakai lebih daripada 5-6 orang analis dalam department tersebut. Yang mana kita dapat lihat
bagaimana mungkin dia akan assign untuk duduk di view yang berbeza dan mereka akan dapat maklumat Result yang berbeza, yang laju. Sebab saya pernah lihat waktu tersebut JDT2 kan, apabila game sedang berlangsung ada orang yang buat shooting gambar dan sebagainya, tapi sebelum first half tu, sebelum ref tiup 3-4 minit dia orang dah turun. Dia orang dah turun bawah, bawa kamera semua kan. Itu saya Usan Nyande, ingat tak? Usan Nyande, tim Korea tu yang melawan ACL kat JDT. okay. Sebelum habis minit 40 dia bawa laptop semua lari turun bawah. Cepat-cepat. Wah. Cepat-cepat. Ada yang canggih mungkin dia dah sediakan tactical board, dia dah susun apa benda. Dia terus transfer Coach jalan-jalan turun bawah dah ada. Tapi terpulang pada head coach lah. Dia kata betul ke tak? Betul ke tak dia akan buat decision. Itu yang bola sepak ni, coach ni sebenarnya making decision ya. Betul. Mungkin Liga di Malaysia ni dia belum capai tahap yang kita ambil contoh JDT, of course lah JDT memang Contoh terbaik contoh kan? terbaik lah. Betul. Mungkin kat Liga Malaysia ni mungkin aku rasa sekarang kelab baru-baru nak pandang kot analisis ni sebenarnya penting, one of the part of dalam football punya tactical lah. Saya rasa macam mana? Ya betul sebenarnya. Even kelab-kelab M3 pun aku rasa dah mungkin ada yang dah guna juga. Yes. Kita kena sedar satu perkara bahawa kita ni ada kekangan bajet sebenarnya. Itu je. Dan bila kita cerita pasal analisis di luar negara kan, mereka komprehensif. Diorang macam itu ada sebut tentang heat map kan. Itu software. So maksudnya itu adalah untuk data yang akan support any visual analysis. So maknanya dia sangat komprehensif. Contoh dia kata player ni Berapa touch dia dekat sini. Contoh Leandro kan, Leandro JDT ada yang suka, dia tak suka kan. Contoh Leandro, kita tengok dia kata malas lah apalah apa benda, tapi bila heat map keluar kita nampak dia buat kerja dekat mana. Dan dia berbalik kepada role dia. Mungkin dia starting set deeper, tapi long range vision dia boleh lakukan daripada deep area. So no problem untuk yang tu. Tapi again kecanggihan sains sukan tu sendiri. Analisis di luar negara memang dah kita tahu memang dah superb. Tak perlu Dia dah jadikan satu department department. Wajib. Dia tak perlu kita nak introduce dah. Tapi di Malaysia diorang sedar. Apa yang saya sembang dengan coach, rakan-rakan coaches di luar tu, mereka memang sedar kepentingan analisis. Tapi again bajet. Itu bajet. Kalaulah semua tim dekat Malaysia willing to spend, willing keluarkan modal untuk Department of Analysis macam ni kan, boleh confident memang kualiti liga, permainan semua akan berubah. Betul. Ianya akan membantu seseorang jurulatih itu untuk menstrukturkan sesi latihan dia. Mungkin sekarang ni mungkin ada yang kosong kan, sebab kita pun tak ada someone yang akan dedicated untuk buat analisis tersebut. Jadi input tu tak sampai dekat head coach. Jadi mungkin dia akan buat sesi yang ikut priority pada waktu tersebut lah. Tapi sekiranya setiap pasukan ada analisis tim mereka sendiri, saya rasa memang indirectly akan meningkatkan lagi kualiti permainan sebuah pasukan. Macam untuk coach sendiri melatih banyaknya bawah umur kan. Bawah umur. Penting ke analisis untuk bawah umur? Okey, sekarang kita kena sedar satu hal ni, sangat seronok sebenarnya bila dengar jawapan ni kan. Saya soalan ni kan, sebab saya terima banyak sebenarnya. Okey, sekarang ni kita kena kenal pasti generasi sekarang. Kita melatih budak-budak generasi sekarang different dengan mungkin 20-30 tahun yang lepas, yang mana generasi sekarang semua phone. Semua main phone. Jadi bila kita cerita dekat pada latihan tunjuk board ke dia orang, ada switch off, ada yang tak nak ambil port, tetapi apabila kita hasilkan klip video yang pendek, tunjuk contoh, okey, aku nak kau main macam ni contoh kan. Kita compile, kita memberikan mereka visual output. Visual feedback. Sebab budak-budak sekarang tak boleh nafi. Dia orang memang suka tengok-tengok gadget kan, dan benda tu kita kena eksploitasi lah untuk menarik minat anak-anak yang tengah nak belajar tu lah. Budak umur berapa yang mula faham tentang tactical? Okey, sebenarnya kita kena faham sini. Ni dah tajuk berat dah ni. Tadi dia kata tak ada berat. Okey, dia sebenarnya dia ada fasa dia lah. Yang mana apa yang saya faham, 12 tahun dah ke bawah, kita lebih asah kepada technical aspect lah. Di mana apabila mereka menganjak masuk umur mungkin 13-14, kita dah slowly introduce tactical element dalam permainan lah. Dia berbeza dengan apa pembangunan dekat Malaysia dengan luar negara. Di mana luar negara kalau Bayern Munich ke apa 13-14 ya, maturity budak-budak sana lain. So dia orang dah slowly dah boleh steady nak main ikut apa tu
formation, sistem dan sebagainya. Sebab tu macam David Alaba kan, dia daripada 13-14 tahun tu, coach dia dah assign atau deploy dia di pelbagai posisi, pelbagai formasi. Jadi apabila beliau cuba masuk untuk jadi career profesional, tak kisah nak satu tim tu main back 3 ke, main back 4 ke, dia nak main center back ke, midfield ke, no problem. Sebab mereka dah terbiasa. Berbeza dengan kita, mungkin variasi tu mungkin ada, mungkin tak ada lah. Tapi itu antara perkara yang banyak digunakan di kelab-kelab Eropah dalam konteks pembangunan. Sebab tu David Alaba tak silap saya pun dia debut kat MLS umur 15-16 tak salah. Lebih kurang. Awal lah muda. Awal. Kenapa pula kat sana boleh match awal? Kenapa kita tak boleh? Itulah dia. Bajet. Bajet. Tak, dia benda ni boleh jadi subjektif, macam-macam sebab ataupun macam-macam faktor kan. Tetapi again, contoh di Jepun, di Korea, mereka dah mula melatih aspek mentality. Maksudnya 5 tahun, 6 tahun dia tak ajar kompetitif, tapi dia ajar lebih kepada macam psikologi, macam mana kita nak adapt dengan kalah. Sebab saya pernah tengok banyak event di grassroots ke apa, kelab luar international 5-6 tahun Jepun, Korea kan, kena 5-6 biji coach dia okey. Alright, dia macam encouragement. So maksudnya dekat sini bila masuk ke regroup ke apa benda, dia nak ajar macam mana kita menerima ataupun ni lah, orang kata untuk umur 12 tahun tu, macam saya bagi tahu technical tu penting, tetapi untuk introduce winning mentality tu just untuk motivation lah, dia bukan segalanya. Tapi kebanyakan yang terjadi mungkin apabila kita kadang-kadang terlalu fokus kepada pencapaian, dan mungkin kita kadang-kadang alpa dengan banyak faktor-faktor pembangunan tu lah. Tapi again, maturity susah nak cakap tu. Betul. Tapi ya. Maybe budaya kat kita yang awal sangat nak result tu. Yes, budaya lah kot kan. Rasa ini berbalik pada budaya lah saya rasa. Sebab kalau ikut maturity kan, kita ambil contoh mungkin kalau kat luar negara tu macam dia analisis ikut macam kelab nak beli player, dia akan tahu Yes. Ada mana, recruitment analysis. Ya, betul. Sebab tu saya rasa bila JDT dia rekrut Arif Ahmad dan Arif Ahmad FDP awal umur 16-15 dia dah bawa. Saya rasa itu mungkin salah satu pembangunan yang JDT buat, dia dah nampak Betul. So mungkin kalau macam coach baik tadi ada macam kerjasama kan. So ada tak maybe kalau daripada coach juga akan yang ni kita boleh bawa ke NFDP ke macam. Dia recruitment belum lagi. Bagus yang Icam cakap pasal JDT tu kan. Macam kita berbalik pada awal-awal tadi, filosofi pasukan. JDT tahu mereka nak main macam mana. High intensity football dan sebagainya kan. Dan perkara itu akan menjadi benda penting apabila mereka cuba merekrut players. Setiap players yang masuk JDT, saya tak nampak mereka struggle. So, maksudnya mungkin Bergson di awal-awal mungkin agak struggle tapi lihat macam mana, sebab profil tu dah dikenal pasti. Maksudnya daripada hasil analisis, daripada recruitment tu, mungkin dia dah kumpul data, dia dah kumpul banyak analisis yang momen-momen yang diperlukan, dan dia akan hubung kait dengan filosofi tim sendiri. Saya rasa kalau Bergson tidak memenuhi kriteria pemain yang diinginkan JDT, saya rasa dia tak akan berada di sana. Itu pendapat saya lah. Tapi kita scouting kita ni kadang-kadang ada tim yang tengok YouTube kan. Itu masih ada. Okey. Itu memang tak boleh itu memang tak boleh dinafikan lah, sebab sampai sekarang pun masih ada klub yang struggle dengan import yang dia pilih half season buang kan. Ya betul. Kadang-kadang injured kan. Itu dia. Actually kalau kita imbas balik macam coach sendiri buat analyst game-game besar yang recent ni apa? Masa Malaysia dekat Kelayakan Asia ada buat? Kelayakan Asia ada buat sikit. Di waktu kita SEA Games pun ada buat sikit. Dan untuk yang baru-baru ni, yang under 19 kita tu saya tak dapat buat sebab kekangan live pada waktu tu kan. Kadang-kadang bila adalah link kawan-kawan bagi, tapi nak record pun susah kan. Jadi itu satu perkara yang kita personally rasa duka cita sikit lah, sebab bila lagi kita nak buat kan benda-benda tu. So kalau dari mata coach, dari segi Asia Cup tu, kelayakan tu, apa yang menariknya edisi Kim Panggon, Malaysia Harimau Malaya edisi Kim Panggon tu berbanding sebelum ni? Okey, saya rasa banyak faktor sebenarnya. Daripada segi intensity game pun dah berubah, cara permainan pun ada berubah di mana, tetapi apa yang saya nampak, Coach Kim Panggon
beliau mengguna pakai kualiti pemain ataupun profil pemain yang ada untuk disalurkan visi permainan beliau. Dan kita lihat mereka banyak menggunakan Arif Aiman dan juga Faisal Alim sepanjang kempen tersebut, kerana dua quality players ni yang ada, itulah kita nak pakai senjata kita kan. So daripada situ saya nampak Coach Kim Panggon memang seorang coach yang yang baiklah, yang baguslah, sebab dia mengguna pakai profile players. Kadang-kadang kita bercita-cita nak main canggih sangat, tapi players yang ada setakat tu je kan. Tapi itu antara perkara yang kita boleh nampak lah dalam sesi kempen kelayakan baru-baru ni. Coach expect kita akan terus main gunakan white players macam tu? Sekiranya itu profil kita yang setiap kita, saya rasa mungkin sepanjang tempoh 3-4 tahun ni kita banyak kan players. Sebab kita tak ada peluang, player tak ada peluang untuk main CF dekat Liga. Ya, betul. So development dekat flanker tu yang besar. Ya, betul. Ya, betul. Ada kaitan. Sebabnya kita tahu dengan pertambahan kuota import nanti, saya rasa position yang famous striker, center back, midfield pun ada juga. So mungkin player-player tempatan ni kena banyak bermain di situ, posisi flank dan sebagainya. Dan ada betulnya juga bila minit permainan mereka banyak bermain di posisi tersebut, dan pemain-pemain tu sentiasa untuk white player tu sentiasa ada. Jadi tu mungkin antara faktor-faktor yang kita rasa boleh menjawab lah persoalan kita. Coach ada buat analisis pasal player Malaysia macam Individual. Individual untuk Malaysia belum lagi, tapi cadangan yang baik lah. Tu saya boleh buat. Kalau ada siapa yang coach rasa macam coach nak? Oh sorry, saya rasa saya ada buat. Arif Aiman. Oh. Arif Aiman. Dan macam mana JDT menggunakan kualiti yang ada pada Arif Aiman ni untuk penetrate opponent. Jadi kita lihat sekarang ni JDT mereka akan orang kata overload satu kawasan, jadi akan biarkan Arif ni satu lawan satu dengan opponent punya, sebab dia banyak main kanan. So left back lah selalu kena makan dengan dia. Jadi macam mana JDT susun dia, itu je. Dia memang orang kata pattern yang sama je. Sebab sebagai seorang coach, kita tahu kalau mungkin sepanjang saya hidup, saya rasa Arif Aiman ni dia different level lah. Betul. Coach rasa apa membuatkan dia macam tak menunggu masa yang lama, dia terus slot in dalam JDT punya squad utama dan dia berani. Apa satu faktor yang coach rasa yang boleh, dan dia pun tak punya fizikal yang besar. Betul. Saya rasa ia berbalik kepada statement daripada TNG sendiri kan, yang mana dia selalu tekankan, bahawa di JDT intensity training different, cara training different, total memang quality. Dan dia saya rasa di JDT penekanan terhadap work rate tu tinggi, sebaik attitude. Jadi daripada situ, apabila semuanya terkawal dengan right mind setup dan sebagainya, dan bercampur pula dengan yang quality player nak bergasak dengan siapa waktu tu, ada Mauricio, mungkin ada waktu tu satu back besar ke apa benda. Jadi secara indirectly confident tu akan ada, sebab kita training of course kena menghadap yang besar-besar punya, yang ada pengalaman apa kan. Jadi daripada segi training, intensity training tu, itu yang membantu sebenarnya. Sebab kadang-kadang player kita tak ada keyakinan tu. Sebab dalam training pun mungkin dia jumpa yang pair yang sama lebih kurang kan, tapi bila real game dah nampak yang besar sikit, dah aku pas sana lah, kau masuk sana lah kan. So perkara tu lah, itu saya rasa antara mungkin salah satu punca. Setakat mana coach yang follow Liga Malaysia lah kan, sekarang kita ada kerisauan sebab Syamil Kuti tengah ACL. Siapa orang yang paling layak ganti tempat dia setakat yang coach follow? Syamil tu lah. DM lah. DM saya rasa Naksu boleh panggil. Boleh. Boleh panggil lah. Okay, boleh panggil. Kalau boleh panggil, okay, kita stop sampai sini. Naksu lah. Sebenarnya Naksu kalau dia memang okay, memang betul. Kita pun seronok sebenarnya kan. Ya, betul. Cuma dia bergelut dengan kesetaraan. Tapi kita berbalik kepada profile player sebab Kim Panggon, Syamil Kuti ni dia banyak deploy sebagai ball winning. Dia lebih kepada kacau intensity game opponent tu kan, the stop, willing to commit foul. Itu kerja-kerja jahat yang kita nak buat dalam game. Saya rasa Naksu dia more to start the game kot, untuk dia start the game, dan dia different, sebab dia win the ball tu. Di JDT transition bermula daripada dia selalunya. Ya, betul. Dia menang bola, dia selalu deep area lah, dan kebolehan dia boleh bermain secara long range vision passing tu dan penetrate opponent dengan split second. Itu ada Arif pula kat situ kan.
Busquets. Habis kurang lebih kurang. Okey, Busquets. Kalau nak jaga hati dia macam McTominay lah. Okey, dia betul McTominay lah. McTominay. Okay, sebab banyak spend masa fokus dekat EPL kan. So kalau ikut dia apa yang terjadi lah, sebab orang kata antara player ni, antara ciri untuk team tu bagus adalah winning mentality antara player. Betul. Tapi ada beberapa time yang winning mentality tu macam tak boleh nak function. Contoh Aubameyang, kita tahu pun pemenang, tapi bila dekat Arsenal dengan team tu bergelut untuk dapatkan prestasi, winning mentality pun macam pudar. Sama juga berlaku macam tahun ni dekat MU mungkin. Betul. So kat situ macam mana? Contoh. Okey, saya ambil quote daripada Julian Nagelsmann. Saya selalu berminat nak share benda ni kan. Dia kata coaching ni 30% technical. 70% ni dia kata social competent. Social competent ni maknanya cara kita deal dengan players. Sebab kita tahu kita bukan kerja dengan mesin. Kita kerja dengan mungkin 25 player yang didaftarkan. Profesional lah 25 profesional, 25 ni bukan semuanya sama punya karakter. Ada yang macam Roy Keane yang kaki gaduh, ada yang jenis relax macam Kante, tak cakap banyak apa benda kan. Tapi tu cabaran dia. Macam mana kita nak align ke semua players tu dengan different karakter bergerak dalam satu visi yang sama. Itu yang TMG ada mention baru-baru ni kan, yang mana dia kata tak guna ada technical players yang ramai tapi they are not willing to run for you. The moment the players stop run untuk the team, then coach akan ada problem. Aku nak kaitkan dengan tim Arsenal. Tapi mungkin fan Arsenal takkan seronok lah benda ni. Arsenal tak happy lah. Sebab Arsenal dia loaded dengan talent tau. Tapi bila dekat Arsenal, tak tahu lah mentality ke budaya ke, dia orang macam tak boleh nak capai full potential. Once dia keluar, dia menang piala. Nampak tak? Faham. Talent tu dah ada. Tapi mungkin tak boleh digunakan sebaiknya. Tapi bila player tu keluar, semua menang piala. Rasa tak benda tu? Faham. Okey, dia berbalik kepada kita tengok 3-4 season lepas. Siapa pengurus yang menguruskan kelab pada waktu tersebut? Ada rotation saya rasa. Daripada Emery, lepas tu ke Arteta dan sebagainya. Jadi apabila kita cerita tentang development tu ataupun progression sesuatu team, itu dia kata trust the process tu. Yang mana Arteta dia kata dia minta masa sedikit untuk develop team. Tetapi of course apabila kita macam kita naik satu kapal, mesti akan ada seorang dua yang buat perangai tak nak apa benda kan. Dan dia bagi saya berani. Contoh dia tackle isu Aubameyang yang mana dia nampak okay, player ni dah lain lah dengan visi aku ni. So dia teruskan. Dia terus make decision supaya benda tu tak efektif. Memang betul untuk players tu dia keluar, dia ada menang whatsoever apa benda lah. Tetapi dia macam Arsenal. Arsenal ni saya rasa yang last dia menang apa FA Cup FA Cup tak silap saya kan. FA Cup. Masa Arteta baru masuk tu. Ya betul. Jadi itu antara saya rasa domestically untuk target top 4 season ni no problem. Tetapi kena bagi masa sikit untuk mereka compete sebab bola sepak sekarang ni kita diukur dengan investment. Man City, Liverpool, mereka dah invest player tu dah lama. Maksud saya yang saya nak cuba korek tu kenapa macam contoh Gnabry dekat Arsenal dia tak dapat full potential dia. Keluar besok ni meletup. Game budaya permainan dalam tu tak sesuai dengan dia. Bila dia keluar dia jumpa tim permainan dia ada banyak sebab ataupun bila dekat tim tu sebab dia dari akademi, so dia ada macam kekangan untuk explore diri dia sendiri. Saya mungkin tak ada jawapan yang tepat untuk tu, tapi jawapan dia mungkin ada pelbagai-bagai. Contoh kita pernah dengan late bloomers ya, yang mana yang pada waktu tersebut di usia muda tu dia belum capai level dia. Contoh Arif Aiman, waktu dia di AMD, dulu di AMD tapi dia belum capai level tu. Tapi JDT Scout dia kata ada potential, so dia meet dia punya potential di JDT. Sometimes macam Jamie Vardy di Leicester, saya rasa tak silap dulu dia kerja kilang ya. Betul. Dia kerja kilang, part time main bola, and then tiba-tiba boleh main at level late bloomers. Tu mungkin late bloomers ni tidak dapat menjawab secara total lah, tapi again benda tu ada banyak. Mungkin sistem permainan, mungkin role pemain. Gnabry di Arsenal main lain, di sistem di Bayern Munich memerlukan beliau main lain. Asal diri sendiri juga apa? Mungkin untuk player tu punya rasa lah. Mungkin apa kan. Gangguan tu. Mungkin. Okey, kalau tim EPL lah, okey tahu fan Chelsea, tapi kalau gameplay sendiri lah, pandangan peribadi siapa yang you respect, yang impress? Of course lah sekarang top 2 kan. Klopp, Pep, memang itu. Cuma season ni
saya berminat nak tengok Antonio Conte di Spurs. Kerana kita tahu Conte ni apa filosofi dia, intensity tinggi, dan kita akan expect banyak running sebab dia memang memerlukan fizikal yang kuat. Dan season ni tak silap saya dia dapat players yang diinginkan. Sesuai dengan sistem yang dia nak main. Tapi Conte ni satu je problem dia. Half season nampak tak betul mengajuk, lepas tu nak caw lah apa benda kan. Tapi harapnya dia dapat carry satu projek yang long term supaya kita dekat luar ni dapat kaji sikit lah apa yang dia tekankan dalam permainan. Itu kita dengan Adam pun kita dah setuju dengan benda ni kan. Antara team yang kita rasa excited nak tengok memang Spurs jugalah. Betul. Tapi hari tu struggle juga lawan Chelsea. Even first half possession untuk Spurs 30% je. Betul. Itu yang again pernah dengar ya Mourinho cakap kau ambil lah possession tu, aku ambil 3 mata kan. Kita ada pendekatan permainan yang jurulatih tu approach by game kot. Approach by game, betul. Approach by game. Ada kadang-kala kita bagilah opponent dapat bola biar dia pegang je. Bagi centre back dia exchange passes contoh. Kita tunggulah kat tengah. Bila bola tu masuk ke zone tengah tu then only pressing tu akan berlaku. Jadi setiap setup tu berbeza mengikut permainan. Adakah tarik rambut tu sebahagian bertaktikal? Banyak. Kalau tak tarik tak good. Bukan setakat tarik. Berjoget tu dekat Kota Baru pun. Terus dapat kontrak 2 tahun. Dah 2 tahun. Aduh. Because kalau coach tengok, kita ambil balik kepada Liga Malaysia. Okay. Boleh. Siapa yang coach rasa yang dia ada future, player muda yang dia ada future dan dia talent yang coach rasa okay, dia ni tunggu masa nak meletup. Banyak talent sebenarnya, tetapi dia belum proven lagi. Sebab kadang-kadang player muda kita ni dia top waktu game-game tertentu je. Tapi consistency of course Arif Aiman dia level dia sendirilah. Umur berapa tu? Ya, 20 muda lagi kan. Jadi kita nak lahirkan 10-20 orang Arif Aiman lagi. Itu yang cabaran sekarang ni lah. Tapi blueprint tu dah ada. Cara kita nak main tu dah ada. Kan? Dan sekiranya kejayaan di kelayakan Piala Asia tu berlaku dengan susunan taktikal sebegitu, saya rasa no problem kalau kita plan menggunakan local players kita yang quality seperti itu kan. Coach ada macam tahu kan JDT nak lawan hari Jumaat ni. Coach maybe ada buat analisis sikit ke pasal Urawa Reds itu kekangan dia lah. Sebab so far sebab kita buat seorang, kita buat apa benda kan. Jadi kekangan masa tu lah. Sebab saya rasa ada kan live yang dekat Jepun, Astro semua ada kan. Cuma belum berkesempatan lagi. Tapi bagus lah, awak dah bagi banyak idea player. So free. Ini best kita exchange idea kan. Kita dapat come out dengan idea baru dan sebagainya. Tapi saya rasa Urawa Reds mereka ada masalah, saya rasa. Tak silap apa yang saya faham. Performa mereka tak sama dalam 3-4 tahun lepas. Dulu Urawa Reds steady kan. Sekarang ni saya rasa mungkin JDT ada peluang untuk lolos dan hopefully menang lah. Sebab kita nak tengok JDT progress mara ke next stage kan. Urawa dia tengah struggle sebab berapa season recently ni dia nak top 5 pun dia susah kan. Betul. So kat situ sebenarnya ada lompong lah sebenarnya kalau dapat pandai guna kan. Betul. Urawa Reds. Saya sebut pasal Urawa Reds kemarin saya ada berhubung dengan Coach Raja Isa. Raja Isa. Saya rasa Raja Isa pun Coach Raja Isa ada banyak few time kan. So Coach Raja Isa ada share satu perkara yang menarik. Analis untuk Urawa Reds, saya rasa 3-4 tahun lepas adalah seorang film director. Film director yang tak ada background bola sepak. Jadi ini satu perkara yang boleh menunjukkan kepada kita bahawa bola sepak untuk semua. Tak semestinya kita bermain di peringkat tinggi ke, kita tahu sepak bola tak betul macam saya apa kan. Even macam Jose Mourinho pun bukan seorang player kan. Juru translate translator. Translator. Okay. Balik pada penulisan lah dekat Facebook kan. Apa yang setakat ni yang kau rasa paling dihargai? Di repost oleh somebody yang terkenal ke? Okey, ada yang kau paling terharu lah. Terharu banyak sebenarnya, cuma saya share je lah apa benda kan. Macam saya ada hubungan yang sangat baik dengan Coach Sulaiman Husin. Jadi beliau ni banyak buat sharing dekat Facebook dia ke apa benda. Dan satu lagi, apabila kita dihubungi oleh rakan-rakan coaches untuk kita sama-sama tengok game. Dia tak suruh saya tapi sama-sama tengok game kan. Itu pun satu penghargaan lah. Sebab kita kecil-kecil anak orang kata kan, nak bandingkan dengan orang yang ada reputasi tinggi macam jurulatih di Liga M secara khusus ya.
Jadi apabila mendapat peluang seperti itu, kita rasa teruja. Kita rasa gembira dan semestinya dihargai untuk kita terus melakukan sharing tersebut lah. So bila ada orang yang mula bertanya, tak mustahil juga akan ada tim yang offer lepas ni. Adakah InsyaAllah, bersedia insyaAllah. untuk terima offer-offer yang macam tu? Jadi kalau ada the right offer ke, dan tu kita sentiasa terbuka. Sebab masa depan kita tak tahu kan, kalau ada peluang yang baik, why not? Sebab kita pun muda lagi kita tu kan. Boleh try lah apa-apa cabaran, insyaAllah. Mungkin ada yang nak guna khidmat coach ke, bagi tahu Facebook nanti orang DM. Boleh. Selalu cari Facebook tadi lah yang Saiful Saiful Syazwan. Syazwan. Alright. So kalau menulis sudah, coaching pun sudah, kalau one biggest dream dalam bola sepak tu apa sebenarnya? Satu hari nanti nak capai. Join Harimau Melaya. Kita panggil coach boss lah. Tak, mungkin satu bidang yang kita macam saya berminat nak explore adalah mungkin daripada segi jurnalis. Kita belajar buat posting dengan ada platform yang betul, dan mungkin mana tahu kita boleh buat consultancy firm ke untuk kita engage mana-mana team. Jimat pun jimat kan, daripada bayar orang kata ni, kita ada bagi offer yang okey lah untuk kita serve consultancy punya services tu. Mungkin lah, kita pun tak tahu. Untuk jadi dream coach ke tak ada? Untuk dream Coach yang susah. professional. Saya tak nampak diri saya ni akan jadi coach dekat mana-mana liga. Saya rasa mungkin ada percentage tapi sikit, kerana kita tahu bola sepak ni kita bukanlah satu industri. Bola sepak di Liga Malaysia, saya secara peribadi rasa lebih kepada sukan paling popular ya. Sekiranya industri, kejayaan bola sepak tu tak tertakluk pada jurulatih. Tapi apa yang kita buat, ada 3-4 position dalam satu team. Tapi kalau kita compare dengan portfolio tim-tim di luar, luas kan. Ada performance analyst, ada yang dalam performance analyst tu jabatan bak tu, ada staff-staff dia kan. Jadi mungkin one day lah Malaysia akan ke arah tu dengan usaha perswastaan liga, dan saya nampak ada banyak perkara positif berlaku dalam Liga Malaysia, dan sama-sama lah kita harap yang terbaik untuk bola kita. Dan itu juga tanda-tanda positifnya sebab coach kata tadi ada beberapa pihak dah contact. Sebelum ni kita dengan Chun Hang pun dia kata sebenarnya ada beberapa pasukan dah cuba dapatkan dia juga. Jadi nampaklah beberapa pasukan dah mula rasa kepentingan kan analisis tu. Betul. Again, benda tu macam saya bagi tahu di awal tadi, kesedaran dah ada. Bajet dia tak tahu. Mungkin sekadar tertakluk pada perbincangan awal, tetapi bila kita kemukakan to the next stage, macam kemukakan bajet ke apa benda, mungkin tidak bersesuaian antara kedua-dua pihak. Mungkin itu cabaran lah. Dia bajet, betul bajet. Tapi rasanya kalau betul proper planning, daripada dia hire import melalui YouTube, half season nak kena tukar bayar pampasan, why not kan? Betul, Develop betul, satu department analysis, boleh betul. save duit juga sebenarnya, betul? Betul. Dan kita pun sebenarnya sekarang ni tekanan banyak diberikan di bahu ketua jurulatih, yang mana dia lah kena buat analisis, dia lah kena buat everything. Kalau kena kalah, dia kena dulu pula. Dia kena dulu. Jadi itu cabaran dia. Tetapi seorang ketua jurulatih itu, mereka memerlukan support system. Betul. Sebab apa yang saya belajar dahulu, the team behind the team. Maksudnya kita pegang the team behind kita untuk sama-sama bekerja dengan kita, supaya tidak ada sebarang konflik. Begitu juga dengan analisis ni. Apabila mereka membuat ataupun mewujudkan satu department khas, dedicated person untuk melakukan pekerjaan tersebut, saya rasa banyak masa, bukan setakat duit dia, masa pun banyak jimat. Sebab yalah, coach balik habis game, fikir-fikir kejap, analis buat kerja. Tak tidur malam. Pagi esok, meeting, minum kopi, kita plan untuk training. So, itu cycle je lah. Berat. Berat. Okay, kita main benda ringan sikit. Boleh, coach? Boleh. Okay. Kalau lah, kita relax-relax boleh sambil coach makan-makan. Okay, kita main EPL lah. Okay, kita buat team fantasy. Coach pilih siapa? First keeper. Formasi apa formasi? Sekarang kita main fantasy Okay. Fantasy saya jarang main. Fantasy ni, sekarang ni saya banyak letak defense. Okay, tak apa. 5. Formasi pilihan apa? 5-4-1. Okay, 5-4-1. Keeper siapa? Keeper saya letak murah, yang harga 4 apa benda. Siapa Brighton punya keeper ke apa ke, saya tak pasti apa Okay. benda. Saya main letak je lah. Okay, right back. Right back kita ada, saya akan buat Rhys James, Cancelo, Trent Arnold. Sebab apa 3 ni nama dipilih?
Sebab kalau kita tengok for the past 3 atau 4 season tu, attacking City, Chelsea, Liverpool Betul. adalah menggunakan fullback. Betul. Kalau tak gol, assist. And Reece James pun baru Reece score James baru baru ni. score. Jadi dan kalau dapat orang kata tak score gol pun dapat point juga tak kira kan. So saya tak tahu lagi yang lain tu, tapi 3 nama tu kena ada lah. Midfielder mesti ada, Salah tu mesti ada lah. Paling mahal Salah, De Bruyne. Saya ada ambil siapa yang saya rasa Spurs punya, Son. bukan Son. Kulusevski. Ya, yang tu that guy. Striker saya letak Jesus lah. So itu saya tak ingat sebab point-point kan, tapi saya just share yang light lah kenapa saya pilih tu, sebab point-point tu keeper susah nak dapat clean sheet kan, saya tak tahu kenapa. Susah. Macam dia baru je tu keluarkan Ronaldo daripada tim dia. Tak Ronaldo. Baru keluar. Kalau coach sendiri kan, macam kita ambil EPL kan. Siapa yang coach rasa untuk macam season ni yang coach nampak dia macam ada potential yang nak meletup lah. Mungkin yang player. Breakout lah. Breakout. Team apa? Mid Player ke team? Player yang coach nampak. Coach Oh, macam player. coach kalau tengok EPL buat analisis ke. Saya Mungkin orang yang tak nampak. sebab kenapa saya bagi tahu Antonio Conte saya nak tengok Spurs tu lebih dekat season ni, sebab saya nampak Kulusevski lah. Kulusevski. That guy sebenarnya talent daripada Juventus. Betul. Sebelum, dia dah recognized as world class Betul. player, tapi dia tak meet potential dia di Betul. Juventus dan Spurs bawa. Dan sekarang ni saya nampak daripada segi sistem beliau dah adapt dengan sistem Antonio Conte, dan beliau pun dapat chance untuk pre-season sekali kan. Sebelum ni tak ada pre-season dengan Conte. So dah kena lanyak masa tu. So intensity game tu memang dah ada, dan sebab dia player pun kira baru half season lepas. So ini first season dia yang akan main secara full season lah kalau tak injured lah. So mungkin saya mengandaikan bahawa pemain ni ada potential untuk meletup lah. Aku pun ada jawapan untuk soalan kau. Sebab aku follow gila-gila punya last season dia main kat Crystal Palace. Tahun ni dia balik Chelsea. Conor Gallagher. Sebab aku nak tengok sangat macam mana dia adapt dengan Chelsea. Sebab dekat Crystal Palace dia dah conquer dah. Dia dah kuasai tim. Betul. Memang bola tu main sekitar dia untuk game. Memang sampai sebab dia aku tengok game Crystal Palace. Betul. Tahun ni dia pergi Chelsea. So far baru masuk 10 minit, 15 minit lah kan. Dia Gallagher dia voted as the best players of the season. Betul. Season lepas. Tetapi cabaran sekarang ni bila dia balik Chelsea, Bersaing dengan star-star ni. itu satu. Tetapi sistem Tuchel. So, Tuchel bermain back three. Sedangkan Gallagher lebih kepada back four punya players. Dan sekarang ni option untuk midfield Chelsea 2 saja. 2 tempat je. Jorginho, Kante rasa masih pakai tu. Kan? So dia macam biasa, yang pertama berbalik kepada players yang sedia ada tu. Yang kedua, saya tak nampak Tuchel ni dia akan ubah shape team tu dalam masa terdekat. Melainkan kalau dah kena 6-0 ke 7-0 baru dia consider lah. Tapi Tuchel ni memang dia dah pegang satu sistem tu, dia akan buat. So Gallagher, saya rasa dia tak ada masalah, dia memang good players. Tetapi concern dia tu minit permainan tu. Untuk develop perlu tak dia keluar loan rasa? Saya dengar, apa yang saya baca, pembacaan saya lah, window tak tutup lagi. Sekarang Chelsea masih cari jalan untuk loan out dia. Wow. Kau akan sokong tim yang dia loan out. Tu dia. Sebab Masuk masuk MU. Kalau dia masuk MU tak sokong. Di Chelsea mungkin dah ramai ada Mason Mount, ada Kai Havertz, Betul. Hakim Ziyech. So dia mungkin susah nak tembus untuk first 11 tu, mungkin susah. Betul. Sterling dapat jalankan fungsi dia sebagai top striker. Oh, dia biasa lah lincah-lincah Kalau tengok macam dua tu. game tu macam mana? Okey, boleh, sebab Sterling ni kita tahu Tuchel ni dia gemarkan high pressing punya coach. Jadi of course macam season lepas, pressing tu akan diketuai oleh sama ada Havertz ataupun Mason Mount. So sekarang ni tambah Sterling, intensity tu akan bertambah. Daripada segi bila kita tak ada bola lah. Daripada segi attacking, kita tahu pace dia. Kita tahu Sterling pun baru 27. 27. So saya rasa kalau dia 30 pun masih ada yang player yang tak pick lagi ke apa kan. Tapi saya rasa satu investment yang baik untuk Chelsea. Bukan sebab saya minat Chelsea. Tak apa, Tapi tanpa main target macam Lukaku tak apa. itu yang problem bagi saya personally. Mungkin saya salah. Tapi ni lah bola sepak, kita boleh share apa yang ada kan. Bagi saya tak ada proper number 9 mungkin memberikan satu masalah untuk kempen Liga. Kerana Liga ni kita kena ada variasi. Betul. Kalau tak ada, macam kita tengok Pep lama tak main dengan striker. Betul. Tapi Tahun ni dia balik. tapi setiap season dia cari striker.
Dia cari, tetapi profil tu tak kena dengan dia. Tapi akhirnya dia membawa masuk Erling Haaland. Sama juga dengan Liverpool. Dia bawa masuk Nunes yang baru kena red card dia tu kan. so sekarang ni berbalik kepada persoalan tadi, tanpa number 9 temporarily yes, mungkin dia boleh tackle a few issues. Tapi untuk sustain satu kompetitif liga yang panjang, kita tak nak Chelsea banyak drop point seri dan sebagainya. Sebab liga ni, sorry lah, ada tim tu dah seri 2 kan. Seri 2. Seri 2 daripada kalah 2. Kalah 2. Coach, kalau seorang peminat Chelsea dan juga penganalisis, tak ada striker sekarang ni. Kalau CR datang, coach Sebab ada rumah kan? Coach rasa macam sebagai seorang peminat dan penganalisis setuju tak? Membantu ke? Dengan umur dia dah 37, 38. Itulah dia bagi saya, kalau ukur dengan sistem tak sesuai. Ronaldo, saya pernah sembang dengan rakan-rakan saya dekat luar bila Messi masuk PSG. PSG kita dah sedia ada. Yang depan tu tak nak press dia. Neymar tu nak suruh superstar, takkan press dia. Sama juga dengan Chelsea. Yang mana kita, macam saya sebutkan, Tuchel, dia nak high intensity. Ronaldo dengan orang kata memang dia fit lagi apa dia, tapi tuntutan dia untuk bermain secara konstan begitu tak sesuai. Tapi tak mustahil kalau masuk Chelsea, sebab owner pun orang US, dia mungkin boleh target. Orang US ni lain macam sikit, dia target revenue, faktor komersial dan sebagainya. Itu yang kita takut end up nanti jadi macam Arsenal yang lebih revenue driven. Sampai itu kegusaran awal lah. Tapi so far nampak di transfer market Chelsea lagi okey daripada Man U kot. Beli player semua kan. Man U pun bawa masuk berapa? Seorang 2 tak silap. Tadi bawa masuk Casido kan tadi. Chelsea ya. Dan dia dah Chelsea? sign Casido mana? Player mana? Player Itali, Liga Itali kan. Liga Okay. Itali. So memang ada sebab kali ni macam nampak juga dia orang reserve untuk jalankan game dulu, tengok prestasi 2-3 game baru decide kan. Betul. Banyak yang buat team yang buat macam tu. Okay. Dah tak ada. Aku dah banyak aku terima. Topik berat sangat. Tapi sebab jumpa orang hebat dia kena topik berat lah. Tak ada hebat kita, kita share je. Kita tak berapa. Aku tak ada. Untuk last lah coach. Aku ada last. Okay. Kalau World Cup nanti, team mana prefer? World Cup. Saya nak tengok Amerika Latin lah. Sebab sepanjang 10 tahun. Okay, kalau pilih juara siapa? Amerika Latin tu apa? Argentina ataupun Brazil. Dua ni. Betul kan? Sebab saya lately bola ni memang macam saya kata, saya minat Chelsea apa. Tapi bila kita membuat analisa game tu, kita dah open untuk tengok semua game. Tak kisahlah pun dia. Saya pun sampai secara jujur, saya dah kurang tengok game Chelsea. Saya tengok game United, saya tengok Arsenal, saya tengok Spurs. Sebab bila kita dah minat untuk mengkaji tu, it's good kalau kita belajar yang tim lain punya ni untuk variasi lah. Dan bila kita tengok Liga, EPL ke, La Liga ke, different pace, different level, different style, pendekatan, approach dan sebagainya kan. Daripada situ, kita akan guna pakai bila kita study M-League punya ni lah. La Liga, actually kalau kita tengok pace Liga dia tak laju. Tapi why bila masuk ke Champions League, dia yang ada result. Selalu macam tu lah. Sebab again, different lah. Pendekatan permainan untuk Liga dan juga pusingan yang ada kalah mati. Itu different. Izinkan saya ambil contoh KL City. Waktu dia menang Piala Malaysia. Betul. Kan? Adakah mereka bermain secara attacking? Daripada awal saya tengok defend dia. Secara mid block, mengharapkan counter attacking dan konservatif. Kenapa konservatif? Mereka plan untuk drag permainan sebelum mencapai 1 gol pun dah okey. Dan menang. Dan progress. Dia akan take game by game. Berbalik kepada yang tadi tu, Champions League kan. Macam Pep masih bermain secara open, tak kisah stage apa benda. Sama Liga dengan tu sama. Sama saja. Orang kata dia banyak sangat overthinking. Overthinking. Ada kan statement baru ni lah. Mungkin betul, mungkin tak lah. Tapi saya rasa mungkin pattern play itulah. Mungkin opponent pun dah expect mereka main macam mana. Dan again analisis tu. Bila head coach sudah tahu informasi tu, dan jalannya lah. Okay, soalan terakhir kau tadi. tak ada. Soalan saya apa yang coach harapkan lah untuk coach sendiri? Mungkin pada career coach, mungkin kalau coach kata ada dapat offer yang the right offer, mungkin berhenti ke fokus full time untuk ni, tak tahu. Ya, mungkin mungkin ada yang berminat buka akademi sendiri itulah dia. Tapi itulah again macam saya bagi tahu, mungkin
saya akan continue perkara yang saya buat ni, tapi mungkin di platform yang lebih baik. Mungkin ada satu team ke ataupun apa, supaya kita dapat mengumpul, especially orang macam saya yang profile tak ada siapa-siapa, nobody ni, kita kumpul, bekerja sekali dan mungkin add value kepada Liga M secara, mungkin secara sikit-sikit pun tak apa, tapi at least ada kesan kan. Dan daripada segi coaching, macam saya bagi tahu, saya tak nampak diri saya dekat coaching, tapi saya mungkin nampak diri saya ni dalam pembacaan permainan ni lah, dalam analysis game, dan saya bercadang untuk improve lagi, mungkin ambil cert yang sepatutnya. Sekarang ni cert yang saya ada ni just untuk coaching. Tapi di luar sana kalau saya tengok di Ada Akademi scouting Barcelona, punya ada? Scouting pun ada, tapi saya dah nampak a few courses yang kita boleh guna pakai, macam Technical Analyst Barcelona, Barca Hub tu, tapi mahal. Tapi tak apa, it's okay. Dan satu lagi mungkin belajar guna software macam Nightspot ke, supaya yang kalau tengok dekat Astro tu kan, yang highlight dia kan nampak cantik, dia boleh highlight player berlari dan sebagainya kan. So itu mungkin sasaran saya ataupun target saya lah. Wow, yang bestnya bila ada keberadaan macam sebelum ni kita bawa Chun Hang, sekarang kita bawa Coach Saiful. Orang yang mungkin ada minat tapi tak cuba, jalan tu dah dirintis. Mungkin lepas ni dia orang boleh ikut. Lebih ramai community statistikal ni yang hidup kan. So mungkin benda tu lagi berkembang. Itu kebaikan. Betul. Coach, terima kasih Coach. Sudi datang, lepak. Banyak saya rasa benda-benda, info-info yang saya belajar sampai berat ni. Tapi untuk bola sepak Untuk bola sepak okey lah. Sebab dia tak nak share Coach, walaupun ada lesson dia. Dia seronok. Okay Coach, terima kasih banyak. Saya doakan Coach supaya career Coach dalam analisis. Saya suka sebab analisis ni kalau kat Malaysia very rare, tak ramai yang nak buat lagi. Betul. Dan dia sangat susah sebab dengan limited punya. tak ramai yang berani sebab takut kena kecam. Kan? Terima kasih banyak Coach untuk korang semua. Terima kasih yang sudi support kita punya podcast kali ni. Jangan lupa follow semua social media kami, tekan button subscribe, tekan butang loceng, dan kita akan ada konten-konten menarik juga next week. Malam ni pun ada Liga Super Selangor lawan Terengganu, kita akan pergi. Dan next week akan ada KL City untuk AFC Cup lawan PSM Makassar. Dan macam-macam lagi lah konten kita ada, dan download apps terbaru kami di Harimau Melaya. So ada lagi? Jumpa lagi. Ciao guys, bye-bye. Assalamualaikum.